Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, pada episod kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah tentang percutian di Thailand. Okey, seperti yang kita tahu, kebanyakan bomoh-bomoh ataupun kisah-kisah hantu yang terdapat di kaca televisyen ataupun yang kita dengar melalui penceritaan orang lain, kebanyakannya banyak berasal daripada dua negara jiran kita, iaitu Indonesia dan juga Thailand. Tapi Thailand ni dia ada satu, boleh dikatakan, bagi aku, dia macam ada satu yang lebih daripada sekadar orang kata penceritaan, yang mana bagi aku macam ini bukan penceritaan yang biasa. So macam kalau kau tanya aku, dia macam ada satu level yang mana kau takkan boleh expect apa tindakan yang dia akan dilakukan. Which okay, aku bagi contoh. Which if kalau Indonesia punya bomoh, which kita tahu standard Melayu punya bomoh, which ialah banyakkannya Jawa apa semua tu dah ada kat Malaysia. Tapi beza pula dengan bomoh-bomoh Siam, yang mana dia orang buat benda yang seolah-olah macam kalau kita istilahkan sihir. Benda ni macam jarang ada lagi kat Malaysia. So macam kalau kau tanya aku, memang totally aku macam kurang sikit lah tahu pasal benda-benda ni. Tapi memang kalau kita tengok benda penceritaan orang lain pun, memang benda tu which sangat-sangat bagi aku akan dapat lihat perbezaan ketara kan. Okay, so aku kan ceritakan tentang percutian di Thailand ni. Cerita ni mengisahkan tentang dua orang sahabat yang pergi backpacking. Dan sebenarnya cerita ni boleh dikatakan cerita yang berbeza daripada dua sisi, yang mana seorang ni dikacau daripada segi lain dan seorang ni dikacau daripada segi lain. Okay, first, kacauan bermula pada seorang ni yang mana wish benda berlaku ketika dia orang tengah chill out around the city, which dia orang pergi bersiar-siar lah dekat bandar kan. Okay, bila dia orang pergi ke bandar ni, this one particular guy datang kepada dia orang and bertanyakan tentang adik nak beli barang ni tak, macam which cakap bahasa Inggeris lah, macam seolah-olah macam dapat detect tau dia orang dua ni macam foreigner, which ialah orang Malaysia or kawasan sekitar macam tu kan. Tapi macam kebetulan dua orang ni pun boleh cakap bahasa Inggeris kan, jawab kami tak perlu benda ni lah, in English lah kan. So macam bila dah jadi macam tu, this one particular guy macam cakap tak apalah, belilah, tolonglah beli. Pakcik ni nak guna duit ni nak beli makanan untuk family, tolonglah bantu pakcik. Kalau tak nak beli benda ni, bagilah kat orang lain. Kira beli tapi bagi kat orang lain lah maksudnya, bukanlah tak payah beli. So macam bila dah dibeli je barang tu, itu pun setelah beberapa kali paksaan daripada pakcik tu, salah seorang daripada dua orang kawan ni tiba-tiba macam dia sedar lah something not right, macam tak ada satu benda yang tak baik. Terbaik saja dia beli benda tu, which dia sedar setiap kali dia pergi ke mana, seolah-olah macam ada yang mengekori. So memang bagi, kalau kau tanya aku, memang wish kalau dah rasa macam tu, aku akan stop je dekat mana-mana and take rest, calm aku punya hati lah, macam tenang ke fikiran, tenang ke hati. And this guy was macam dia nak observe lagi. Dia pergi ke semua tempat and dia still rasa the same feeling. So dia nekat untuk malam tu okey lah, stop sampai sini. Macam dia paksa kawan dia untuk balik dengan dia ke rumah dia orang menginap. Okey, itu daripada sisi kawan ni. Okey, kawan lagi seorang pula, dia diganggu di rumah. Apa beza dia? Okey, bila dia sampai saja di rumah, macam si lelaki ni, macam yang salah seorang tadi yang dah kena tu, okey, dia macam just relax. And dia cuba tenangkan diri dia dan dia pun tidur. Tapi berbeza pada seorang ni yang macam mana ya, just happy go lucky throughout the day. Sepanjang hari tu dia macam tak ada apa-apa lah, cuma masa pakcik tu macam paksa kawan dia beli, dia macam dia adalah rasa geram. And sebenarnya dia ada juga mengatakan macam, alah tak payah belilah, merapu macam ni. Tapi satu kelemahan yang dia tidak tahu, pakcik tu sebenarnya boleh juga tahu sedikit-sedikit perkataan Melayu, which ialah simple Melayu. Tak
tak payahlah, macam base standard punya Melayu kan. So sebenarnya barang yang dibeli oleh kawan dia tadi tu ada satu yang boleh dikatakan penunggu. And penunggu ni telah pun sebenarnya disuruh oleh pakcik ni untuk mengganggu kawan yang tadi mengatakan tak payah beli kepada rakannya tadi. So macam benda ni mengganggu di sepanjang malam. Which firstly masa dia mula tidur, mula rasa dah penat. Bila dia tidur je rasa macam kena tindih. So macam siapa yang pernah rasa pengalaman ni, memang kau tahulah kan, memang perasaan dia memang kau tak boleh expect lah kan. Tapi benda yang bagi aku lah macam tak bestnya, benda ni terjadi di negara orang. Which kalau di negara sendiri mungkin kita akan dapat bantuan pada orang ni, kita tak ada siapa untuk bantu selain pada kawan kita. Jadi kalau jadi pada seorang je lagi bahaya kan. So macam okay lah, dia hadap je, macam dia baca lah apa ayat yang dia tahu. And end up bila dia dah macam okay sikit, dia macam buka lampu. And apa yang menariknya, lampu tu tertutup. And kawan dia ni macam tidur mati dah sebelah ni. And dia macam cuba kejutkan, macam kawan dia memang penat sangat kot. So macam bila tak apalah, dia hadap juga malam tu. And dia kedengaran bunyi lampu lah, dia kedengaran bunyi barang bergerak lah. Dia dengar dia orang ni macam tak ada TV, tapi dia dengar seolah-olah macam ada orang bersembang, which dalam TV punya siaran tu macam drama-drama apa. So macam kat situ dia dah sedar, this is not right kan, macam benda ni tak betul. And pagi esoknya dia macam bila dah semua dah settle lah, kira macam dia orang dah siap untuk mulakan percutian dia pada hari kedua. Which backpacker ni, kalau korang nak tahu, dia orang tak ada definite destination yang orang nak pergi. Macam dia orang just redah je kadang. Ada juga yang ada macam buat plan untuk pergi mana. Tapi macam dia orang ni just pergi je. And kebetulan pada esok pagi tu, kawan dia macam tanyalah, kau ada apa-apa tak semalam? Macam something kau rasa tak best ke apa? And kawan dia macam terkejut lah dengan pertanyaan tu. Seolah-olah macam, kenapa kau kena ke semalam? And kawan dia ni macam cakap, kenapa? Tak, sebab semalam aku rasa tak sedar hati lepas beli barang pada pakcik tu. And kawan dia ni pula mengatakan, beza kau dengan aku satu je. Kau jadi elok pakcik tu bagi barang kat kau. Tapi aku pula terkena sebaik kita sampai rumah. Aku tak tahu ada kena-mengena ke tak antara kita punya dua pengalaman ni dengan barang yang kau dah beli tu. Tapi aku rasa macam ada. And lepas pada itu macam diorang pergi ke satu tour guide, which Siamese, which a Thailand netizen pula, Thailand citizen lah, macam memang orang Thailand sendiri. Dia pergi and tanya about sihir apa semua ni lah. And turn out that orang Siam tu, macam orang Thailand tu mengatakan yang sebenarnya benda ni kemungkinan ada barang dah dalam ni, which benda ni diorang tak expect lagi. Macam diorang anggap macam pakcik ni mustahil lah orang yang berumur macam ni nak nipu diorang kan. And turn out rupa-rupanya diorang memang boleh dikatakan tak terduga benda tu. Sebenarnya barang tu, setelah macam diorang pergi jumpa bomoh-bomoh Thailand, diorang kata barang ni kalau diorang dah terbawa balik ke Malaysia, memang akan jadi satu benda berat yang mana dia antara boleh dikatakan agak sukar untuk dibati. Even bomoh Siam sendiri, bomoh Thailand sendiri mengatakan sukar untuk dibati kalau macam dibiarkan lama duduk dengan sesiapa pemilik baru kan. So macam kalau anda kata kawan ni tak sedar benda yang terjadi tu, memang akan bahaya mudarat pada diri dia. So macam diorang end up diorang punya whole backpacking punya experience ni, diorang macam asalnya nak pergi ke tempat-tempat lain, tapi macam diorang stop and diorang balik untuk diorang maintainkan diorang punya kesihatan dulu. Macam diorang punya mental pun semacam je dah kan. And bila diorang balik tu macam diorang cerita balik benda ni, macam diorang macam anggap pengalaman ni satu pengalaman guna untuk diorang lah. So pengajaran dan cerita ni aku anggap pergi ke mana tempat orang pun kita kena siasat tempat tu dulu, dan kau kena ambil tahu sedikit tentang sekeliling tu punya cerita, which ada apa dekat situ yang famous apa. Macam kita tahulah, kadang ada orang tak buat research pun kan, macam redah je kan. Okay, bagi aku kisah kali ni memang sesuai untuk orang-orang yang nak pergi bercuti, supaya take precaution, ambil langkah berjaga-jaga supaya tak ada
boleh katakan menghadapi situasi-situasi sebegitu. Okeylah, sampai sini je lah video aku untuk kali ni. And agak panjang sikit video kali ni sebab aku nak ceritakan 2 cerita kan. Side daripada kawan dia lagi seorang dan lagi seorang lagi. Okeylah, thank you for watching my video. Jangan lupa untuk tekan butang loceng lepas anda subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk like, share, komen. Kembali lagi dalam FZ channel dalam segmen share seram pada episod akan datang. Assalamualaikum.